TV KPM. Hello Irfan. Hello cikgu. Dengar. Irfan, apa rahsia yang Irfan nak bagi tahu cikgu tadi? Rahsia ni cikgu, kita ni nak mula siaran dah sebenarnya. Kita dah mula Dah ke? mula dah, cikgu. Alamak. Okey Irfan. Okey cikgu, Irfan nak tanya sikit lah. Apa Irfan? Tapi tadi kan Irfan ada macam kalau dekat sini dengarnya kuat, kalau kat sini tak kuat pula bunyinya. Macam ni Irfan. Sebenarnya bunyi dapat merambat dengan lebih baik melalui medium pepejal. Okey. Tadi suara cikgu tadi melalui tali ni tadi. Okey, kalau dekat sini lagi kuat lah dengarnya. Ya, lagi kuat. Berbanding dengan cecair atau udara. Baik, jadi sebenarnya cikgu banyak lagi kan kita nak belajar hari ni? Banyak lagi kita nak belajar Irfan. Okey, kalau macam tu jom kita saksikan sama-sama. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan slot mendengar rendah di Didik TV KPM bersama saya hos anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda dalam keadaan yang sihat sejahtera. Dan dapat vaksin belum? Jangan lupa untuk kita sentiasa kemaskini kita punya aplikasi My Sejahtera kan. Dalam keadaan sekarang ni kita kena sentiasa patuh SOP dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Baiklah, untuk hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai mata pelajaran sains untuk tingkatan 1, 2 dan 3. Mendengar rendah lah, okey. Dan tentunya kita akan bersama-sama dengan seorang guru yang datang untuk hari ini mengajar kita. Kita bersama dengan Cikgu Hafizah. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Irfan. Cikgu apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat Irfan. Irfan sihat ya? Saya sihat. Semangat hari ini. Dah lama kita tak jumpa Cikgu kan? Ya, betul. Nak PKP kan? PKP. Atau mungkin Cikgu boleh kenalkan diri Cikgu kepada penonton di rumah. Silakan. Okey. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Nama Cikgu Hafizah binti Abdul Hamid. Anak murid cikgu panggil Cikgu Fisha. Cikgu Fisha. Ya, cikgu daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Jumaat, Port Dickson Negeri Sembilan. Okey, pengalaman mengajar lebih kurang 12 tahun. 12 tahun baru lagi Irfan. Lama dah tu, 12 tahun dah tu. Kalau kita kira umur dah macam bebas dah lah. Baik cikgu, terima kasih kerana bersama kami hari ini. Dan tentunya sebelum kita mulakan kelas, kita nak kena patuh kepada SOP. Jadi di sini Irfan sediakan untuk cikgu je pembasmi kuman, dipersilakan. Okeylah, kita kena jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Baiklah cikgu, mungkin cikgu boleh terangkan kepada Irfan dan juga penonton di rumah apa sebenarnya gimmick yang kita buat tadi. Okey, tadi sebenarnya apabila cikgu menggunakan telefon ni tadi, sifat-sifat bunyi dapat merambat dengan lebih baik menggunakan pepejal berbanding cecair dan juga udara. Maksudnya kalau cikgu cakap gunakan telefon ni lebih kuat lagi Irfan boleh dengar. Okey. Ya, Macam Irfan sendiri pun kalau Irfan letak di telinga lagi kuat lagi Irfan dengar kan. Ya, betul. Kalau Irfan letak dekat sini mungkin bunyinya ke sana ke sini kan. Tidak fokus kan. Tidak fokus kepada satu tempat. Ya. Okey, baiklah. Mungkin sekarang ni cikgu boleh ceritakan sedikit objektif pembelajaran kita. Ya, okey. Hari ini ada 4 standard pembelajaran yang kita nak capai, iaitu yang pertama kita nak tahu tentang gema dan juga bunyi. Yang kedua tentang kesan Doppler, yang ketiga aplikasi pantulan bunyi dan yang keempat had pendengaran manusia dan cara mengatasinya. Okey, ada 4 objektif yang kita cuba capai. Ada 4 standard pembelajaran. Yes. Baiklah, sebelum itu cikgu, kita nak berhenti berehat seketika dengan izin cikgu. Ya, kita kembali selepas ini di slot pendengar rendah Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali bersama kami di slot mendengar rendah di Didik TV KPM, dan hari ini kita bersama dengan Cikgu Fisha untuk belajar mengenai sains, iaitu fenomena dan aplikasi pantulan gelombang bunyi. Okey, jadi Cikgu, tadi mungkin Cikgu masih belum terangkan kepada Irfan apa itu gema dan juga bunyi. Silakan Cikgu. Ya. Okey, Irfan pernah tak masuk dekat dalam gua ataupun satu bilik yang kosong, bila Irfan cakap, Irfan boleh dengar balik apa yang Irfan cakap tadi? Ya, pernah Cikgu. Irfan pernah masuk gua dan kalau Irfan cakap hello, nanti bunyi macam hello, hello, hello. Okey, Irfan tahu tak apa itu? Itu ialah sebenarnya fenomena pantulan bunyi yang kita panggil gema. Bagaimana ia berlaku? Apabila kita mengeluarkan suara, terkena pada dinding atau objek yang keras, dia akan dipantulkan semula masuk dalam telinga kita. Itulah yang kita panggil gema. Okey, so back to basic. Bunyi ni apa Irfan sebenarnya? Bunyi ni apa sebenarnya? Bunyi ialah sejenis tenaga yang wujud dalam bentuk gelombang. Gelombang. Bagaimana ia dihasilkan? Okey, yang paling dekat dengan kita ia melalui getaran. Cuba Irfan letak jari Irfan pada peti suara. Peti suara, okey. Okey, Irfan sebut ada rasa getaran tak? Ada Cikgu. Ya, itulah dia bunyi dihasilkan melalui getaran. Okey, contoh lain. Cikgu ada gitar. Cikgu nak menyanyi ke hari ni? Okey, cikgu nak petik je. Nak petik sahaja. Okey, bila kita petik gitar ni, dia bergetar. Okey, jadi getaran ini akan menghasilkan gelombang yang menggerakkan partikel udara sampai ke telinga kita. Macam itulah bunyi dihasilkan. Tapi kalau dekat makmal, kita gunakan tala bunyi. Tala bunyi, okey. Okey, cuba Irfan ketuk, lepas tu dekatkan kat telinga. Okey, baik. Irfan ambil satu Cikgu. Ya, okey. Nama dia tala bunyi Cikgu? Ya, tala bunyi. Okey, ni tala bunyi. Okey. Okey, Irfan akan ketuk. 1, 2, 3. Dengar tak? Dengar lah Cikgu. Itulah dia. Kalau Irfan terus letak tangan, dia berhenti, bunyi tidak lagi dihasilkan. Okey, sebab kalau kita ketuk dan angkat, ada getaran yang berlaku Ya, Cikgu. betul. Sebab tu ia menghasilkan bunyi. Betul Irfan. Baik. Pandai Irfan ni. Okey Cikgu. Dah kita Okey. tahu maksud gema, dah tahu. Bunyi pun dah tahu. Sekarang ni apa pula Cikgu? Ya, kita nak dengar macam ada dengar bunyi apa tu Bunyi apa ada tu? macam bunyi ambulans ke? Bunyi Macam ambulans? dengar bunyi apa tu? Ada kemalangan yang berlaku ke? Apa tu Irfan? Okey tak tu? Cikgu? Dari mana ni? Macam jauh lagi Macam jauh lagi. Ada kecemasan ni Cikgu. Ya. Makin kuat. Dah depan kita ni Irfan. Okey. Inilah musim-musim sakit ni. Kita kena jaga kesihatan. Kena jaga Irfan. kesihatan, jaga SOP, jaga undang-undang juga. Betul. Baik Cikgu. Jadi Okey. tadi Irfan, macam mana bunyi yang Irfan dengar tadi? Perlahan ke, kuat ke, macam mana Irfan? Okey, kalau Irfan dengar tadi Cikgu, pada awalnya bunyinya macam jauh. Okey, sayut-sayut. Tapi apabila macam di depan Irfan dengar bunyi yang kuat. Nino, Nino, Nino. Tapi bila dia bergerak ke sana, Irfan dah tak dengar sana. Jadi Irfan rasalah ambulans ni. Okey, cikgu ada ambulans di sini. Cikgu ada ambulans di sini, baik. Kalau nak ambulans ini rasanya dia berjalan kan? Okey. Bunyi yang dihasilkan oleh siren ni sama je. Sama je. Tapi kenapa yang mendengar tu sekejap dengar perlahan, sekejap dengar kuat? Kenapa ya? Inilah dinamakan kesan Doppler. Kesan Doppler. Okey, seterusnya di slide. Okey, slide seterusnya silakan Cikgu. Okey. Seterusnya pada slide. Baik, mungkin Cikgu berterangkan dulu. Okey, itu dia slide-nya. Apa yang anda dengar tadi Cikgu? Ya, yang dengar tadi Okey, jadi yang dengar tadi, Irfan dengar tadi mula-mula bunyinya perlahan, lepas tu kuat, lepas tu perlahan semula balik. kan. Okey, maksud kesan Doppler. Kesan Doppler ini sebenarnya seterusnya okey, dia dijumpai oleh ahli saintis yang bernama Christian Doppler. Okey, Christian Doppler ni menjelaskan bahawa kesan Doppler ialah perubahan frekuensi ketara yang disebabkan oleh pergerakan relatif sumber bunyi, pemerhati ataupun kedua-duanya. Okey, tapi Irfan, sebelum tu apa maksud frekuensi? Frekuensi tu apa frekuensi tu kan? apa? Okey, seterusnya. Baik, slide yang seterusnya. Frekuensi sebenarnya ialah bila kita nak cakap tentang frekuensi, kita akan tengok gambar rajah ni, okey. So apa yang kita nak fokus, panjang gelombang. Okey, bila panjang gelombang dan juga dia akan menghasilkan frekuensi. Okey, frekuensi ialah
bilangan ayunan yang berlaku dalam masa 1 saat. Bilangan ayunan yang berlaku dalam masa 1 saat. Yes, unit dia ialah hertz. Ya. Hertz cikgu kan? Ya, Hz. Jadi semakin tinggi semakin tinggi frekuensi, bunyi yang dihasilkan ialah lebih langsing, iaitu lebih tajam, pitch yang tinggi. Pitch yang tinggi. Pitch yang tinggi. Okey, kita lihat dulu pitch yang tinggi tu macam mana. Silakan. Okey. Baik. Seterusnya pitch yang tinggi. Okey. Lagi. Okey, baik. Okey. Ini ialah pitch yang tinggi. Okey, lihat pada panjang gelombangnya. Lebih pendek. Lebih pendek, rapat-rapat cikgu. Lagi, okey. Bila panjang gelombangnya pendek, frekuensinya lebih tinggi. Okey, cuba Irfan tengok. Dari hujung ke hujung ni, ini kita panggil panjang gelombang lah. Panjang gelombang. Okey, 1, 2, 3. Ada 4 panjang gelombang. Okey, ini frekuensi tinggi. Bunyi yang dihasilkan lebih langsing ataupun high pitch. Contohnya macam orang main violin. Okey, kalau pitch yang rendah pula macam mana? Okey, kalau pitch yang rendah, panjang gelombangnya lebih panjang. Jadi walau 1 saat ni dia lebih panjang. Okey, jadi tengok 1, 2, walaupun 4 tapi masa yang diambil lebih panjang. Okey, jadi bunyi yang dihasilkan kurang langsing. Okey, contohnya macam ni Irfan. Itu kelangsingan tinggi atau rendah? Rendah. Okey, kalau yang ni Irfan? Kelangsingannya tinggi cikgu. Maksudnya yang tadi ni frekuensinya tinggi. Frekuensinya rendah. Okey, sekarang Irfan dah faham tentang frekuensi. Dah faham. Okey, baik. Okey, Irfan yang bijak bistari. Cikgu nak tanya sedikit soalan. Okey, kita lihat soalannya. Apakah soalannya kepada saya? Baik. Okey, seterusnya. Cikgu ada gambar rajah gelombang bunyi. Okey, jadi soalan cikgu, gelombang mana yang menghasilkan frekuensi yang paling tinggi? A ke, B ke, C ke, D atau E? Okey, boleh Irfan jawab cikgu? Ya, cuba Irfan. Okey, Irfan cuba jawab. Frekuensi yang paling tinggi adalah DE. Betul Irfan. Sebab apa? Sebab panjang gelombangnya pendek kan. Jadi frekuensinya tinggi. Betul Irfan. Macam mana pula dengan frekuensi yang rendah? Frekuensi yang paling rendah jawapannya adalah A kerana panjang gelombangnya adalah panjang. Pandai Irfan. Good Irfan. So cikgu bagi 5 bintang ni untuk Irfan. Ada mengapi lah pula. Okey, jadi kita dah faham dah tentang frekuensi. Sekarang kita nak balik semula tentang kesan Doppler tadi. Kesan Doppler, silakan. Ya, okey. Kesan Doppler tadi cikgu kata dia ialah perubahan frekuensi bunyi ketara yang disebabkan oleh pergerakan relatif sumber bunyi, pemerhati ataupun kedua-duanya. Okey, jadi perubahan yang macam mana? Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Okey. Kalau ambulans tak bergerak, macam mana bunyinya? Nak dengar tak bunyi ambulans tak bergerak? Nak dengar cikgu, nak dengar. Okey, kita dengar bunyi ambulans tak bergerak. Bagaimana bunyi? Okey. Frekuensinya sama saja Irfan. Dia tak ada perlahan ke, kuat ke kan? Jadi setiap kali nino tu, satu gelombang bunyi akan dihasilkan. Nino tu, dan dia akan merambat ke udara. Seterusnya. Okey, bila dia mendekati pemerhati. Cikgu nak Irfan perhatikan macam mana dengan panjang gelombang di hadapan ni. Makin pendek cikgu. Ya, makin pendek. Sebab apa? Sekali dia ni, dia ke depan. Lepas tu dia makin nino. Jadi kat depan ni semakin rapat. Semakin rapat, betul. Ya. Okey, seterusnya. Kalau ambulans ni melepasi pendengar. Perhatikan yang berdekatan dengan pemerhati tadi, dia lebih panjang gelombangnya. Maknanya frekuensi dia lagi rendah cikgu Ya, frekuensinya lagi rendah. Okey. Jadi tadi bila pendengar pemerhati tadi dekat dengan ambulans, frekuensi yang dihasilkan tinggi. Jadi bunyinya lebih langsing. Okey, lihat. Inilah dia bentuk frekuensinya. Okey, seterusnya. Ya, okey. Bila dah menjauh tadi, panjang gelombang yang panjang, jadi frekuensi yang dihasilkan rendahlah cikgu. Rendah. Bunyi yang dihasilkan pun kurang langsing. Jelas, kurang langsing. Ya. Maknanya pitch rendah lah. Ya, betul Irfan. Jadi cikgu rasa Irfan dah faham ni. Okey, jadi cikgu nak
uji sikit. Nak Ifan yang uji lagi bijak, sekali. bisa Boleh, ni. boleh. Kita cuba, cuba. Okey, kita nak gunakan. Nak gunakan kita punya ni bahan tu, cikgu. Ya, okey. Okey. Silakan cikgu. Baik. Nak ambil ni boleh? Okey, baiklah. Sementara cikgu ambil, kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di Slot Mendengar Rendah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di Slot Mendengar Rendah Didik TV KPM. Dan seperti yang dijanjikan oleh Cikgu Fisyah, Irfan akan diuji lagi sekali. Jadi cikgu, apakah ujian yang seterusnya? Okey Irfan, nampak tu ada board tu Irfan? Ada, cikgu. Ya, sebagai rumusan tadi, bila ambulans mendekati pemerhati, macam mana panjang gelombangnya Irfan? Okey. Panjang Baik. ke pendek Irfan? Panjang ke pendek? Kalau kita punya ambulans mendekati pemerhati. Okey, jawapannya adalah panjang gelombangnya akan pendek, cikgu. Ya, pandai Irfan. Okey. Cikgu bagi Lekat bintang. dulu. Baik. Ya. Okey. Kita letak di sini. Okey, pendek. betul. Yes. Okey, bagaimana pula kalau menjauhi pemerhati? Panjang gelombangnya akan jadi panjang lah, cikgu. Pandailah Irfan ni. Okey, Yes, baik. good job Irfan. Okey, jadi kalau panjang gelombangnya pendek, frekuensi yang dihasilkan macam mana? Tinggi ke rendah? Kalau panjang gelombangnya pendek, frekuensi yang dihasilkan mestilah akan tinggi. Pandai Irfan, Okey. betul. Yes. Okay, betul lagi sekali. Ada reward lagi, cikgu? Oh, okey. Cikgu bagi lagi. Lupa pula nak bagi. Okey, terima kasih. Tinggi. Okey. Okey. Kalau menjauhi pemerhati, macam mana frekuensi yang dihasilkan? Okey, baik. Kalau panjang gelombangnya panjang di sini, mestilah frekuensi yang dihasilkan adalah rendah. Yes, betul. Okey. Jadi bila mendekati pemerhati tu bila panjang gelombangnya pendek, frekuensi tinggi, kelangsingan bunyi yang dihasilkan? Kelangsingannya tinggi, cikgu. Pandai Irfan, betul. Ni kalau Irfan dapat, semua murid-murid kat rumah pun dapat ni cikgu rasa. Saya pasti dah percaya, cikgu. Mereka pun dapat juga. Sebab faham tentang apa yang cikgu ajarkan tadi. Ya. Okey. Dan yang terakhir. Okey. Menjauhi pemerhati, kelangsingan bunyinya macam mana? Tinggi ke rendah? Kalau kita lihat di sini, kalau kita ambulans itu menjauhi pemerhati, panjang gelombangnya panjang, frekuensinya rendah, dah pastilah bunyi tidak langsing, kurang langsing. Okey, ataupun rendah. Pitch yang rendah. Okey, baik. Okey, betul Irfan. Cikgu bagi Irfan 6 bintang. 6 Irfan. bintang. Terima kasih. Tapi lebih dari Irfan 5. ada satu lagi soalan Irfan. Satu lagi soalan. Apakah ia? Okey, seterusnya. Silakan, cikgu. Okey, kalau ambulans itu bergerak ya Irfan ya. Baik. Okey, jadi cikgu ada pemerhati A dan juga B. Betul tak? A dan juga B. Baik. Yang ambulans tu bergerak macam ni. Yang mana kelangsingannya lagi rendah? A atau B? Kelangsingannya rendah kalau ambulans bergerak dari A ke B. Okey, kalau rendah kelangsingannya adalah di A lah, cikgu. Betul Irfan. Betul. Okey, kalau Irfan dah faham ni, kita nak pergi yang seterusnya. Aplikasi pantulan bunyi. Baik, silakan, cikgu. Okey, Irfan. Gambar apa ni Irfan? Gambar kelawar, cikgu. Kelawar ni tinggal kat mana Irfan? Di dalam gua. Ya, gua tu gelap ke terang Irfan? Gua mestilah gelap, cikgu. Gelap kan? Kelawar ni cari makanan siang ke malam? Malam. Dah lah tinggal dalam gua yang gelap. Okey, kemudian cari makanan malam. Macam mana dia nak melihat? Apakah rahsia kelawar sebenarnya? Ya, sebenarnya kelawar menggunakan aplikasi pantulan bunyi untuk menentukan, iaitu dia boleh melihat dengan mendengar. Dengan mengeluarkan
gelombang ultra bunyi. Okey, gelombang itu akan dipantulkan semula ke telinga kelawar. Jadi kelawar sebenarnya boleh tahu apa yang ada di hadapan dia. Kalau ada makanan serangga ke, dia boleh tahu bentuknya, saiznya, dan even macam mana serangga itu terbang ke mana pun dia boleh tahu juga menggunakan ultra bunyi. Yes, ultra bunyi. Okey, kemudian gambar ni Irfan. Ni gambar apa ni Irfan? Gambar bayi cikgu. Mungkin saya kecil-kecil dulu dalam perut mak saya macam tu rupanya. Ya, ini gambar fetus di dalam rahim ibu. Okey. Jadi ini nama dia sebenarnya sonogram. Okey, sonogram. Jadi macam mana sonogram ni dihasilkan? Iaitu dengan menggunakan mesin pengimbas bunyi. Setiap mesin pengimbas bunyi dia akan ada probe pengimbas. Lebih kuranglah macam ni bentuknya. Okey, jadi macam mana biasanya mesin pengimbas bunyi ini digunakan untuk memerhatikan fetus di dalam kandungan. Okey, macam mana prosedur dia? Okey, probe pengimbas ni dia akan lalukan pada perut ibu yang mengandung. Okey, letakkan pada perut ibu. Jadi di dalam ni Irfan, dia ada kristal yang khas. Nama dia piezoelectric. Okey, ada paparan di skrin cikgu. Okey. Piezoelectric ni dia akan bila dikenakan tenaga elektrik, dia akan menghasilkan gelombang bunyi. Gelombang bunyi yang dihasilkan. Gelombang bunyi tadi bila dipantulkan semula, piezoelectric boleh tukar balik dia dalam bentuk tenaga elektrik. Tenaga elektrik pula. Jadi tenaga elektrik tadi akan ditafsirkan oleh komputer. Okey, jadi apabila gelombang bunyi ini mengenai pada tisu yang mempunyai ketumpatan yang berbeza, dia akan menghasilkan imej yang berbeza. Bukan sekali beribu-ribu kali dalam masa satu saat. Okey, pantulan akan berlaku. Ya. Jadi imej yang lebih terang dihasilkan oleh tisu yang berketumpatan tinggi. Baik. Yang berwarna gelap itu dihasilkan oleh contohnya macam udara atau gas, dia akan menghasilkan titik-titik hitam. Jadi sebab itulah kita boleh lihat macam ni dia punya sonogramnya. Baik, kerana bayi itu macam keadaannya lebih tumpat cikgu kan? Ya, sebab tu dia tisunya warna lebih putih. tumpat. Jadi sebab tu dia warna putih dia punya dot dia kan. Dan mungkin yang warna hitam tu kita punya amniotic fluid cikgu. Ya, amnion fluid. Amnion betul. fluid. Okey, baik. Kat sini cecair kan. Okey, seterusnya aplikasi yang ketiga. Yang ketiga, apa lagi cikgu? Itu dalam bidang perkapalan. Perkapalan. Okey. Jadi dalam bidang perkapalan ni, pantulan ultra bunyi ini kita kenali sebagai sonar. Iaitu sounds, navigation and ranging. Dan kita ada bunyi cikgu. Apa kata kita dengarkan dulu? Okey, kita dengarkan bunyi dia. Okey, itu sebenarnya ialah bunyi ping daripada kapal selam. Kapal selam ini dia gunakan sonar, dikeluarkan tadi bunyi tadi ping tu kan. Okey, jadi bunyi ini dia akan dipantulkan. Jadi dia akan tahu apa yang ada di atas. Sama juga dengan kapal yang di atas. Dia boleh keluarkan sonar, pantulan bunyi itu akan kembali kepada dia dengan mengambil kira berapa masa lama yang gelombang bunyi itu kembali, dia akan tahu apa yang ada di bawah. Okey. Jadi biasanya dalam bidang perkapalan ni juga dia digunakan sonar ni digunakan untuk memeta lantai laut. Okey. So dalam bidang perikanan pula Irfan. Perikanan pun ada juga kita gunakan sonar. Sama juga konsepnya, dia akan sonar ni akan dikeluarkan. Jika ada kumpulan ikan, dia akan dipantulkan semula. Kembali. Jadi anak kapal di atas tu dia akan tahulah ada tak kumpulan ikan di bawah. Baik. Jadi dapatlah dia menebarkan dia punya jaring dia untuk menangkap ikan. Okey. Jadi seterusnya Irfan. Apa lagi cikgu? Cikgu nak tanya soalan ni. Soalan kepada saya. Irfan yang bijak bistari. Baik, insya-Allah Irfan cuba jawab. Okey. Ini kan. Okey, cuba tengok Irfan Okey, soalannya. Okey, soalannya cikgu ambil ni daripada buku teks pelajar murid-murid di rumah pun boleh rujuk buku teks. Okey, yang pertama, terangkan cara gelombang bunyi boleh digunakan untuk menghasilkan imej fetus dalam kandungan. Okey, baiklah. Kalau untuk kita menghasilkan imej fetus, kita menggunakan alat yang bernama sonogram. Okey,
transducer ataupun prop pengimbas. Prop pengimbas. Ya, dia akan buat apa, Irfan? Okey, kita akan letak di bahagian perut ibu terlebih dahulu. Okey, dan kemudian kita akan pancarkan gelombang bunyi. Yes, betul. Okey, dan kita akan dapat pantulan elektrik akan kembali. Yes. Okey, Dan dan dia apabila akan maklumat itu kumpul akan dipancarkan oleh komputer dan menjadi image fetus. Sonogram. Itulah dia sonogram. Okey. Kemudian kelebihan. Apa kelebihan menggunakan mesin ultra bunyi ni berbanding dengan mesin yang mempunyai radiasi? Yang pertama, kandungan fetus itu akan lebih selamat. Ya, betul. Dan yang kedua, kita akan dapat keputusan yang serta-merta. Ya, betul. Okey. Kalau kita buat scan menggunakan mesin pengimbas ini, kita boleh dapat terus gambar ni, Irfan. Betul. Tak perlu tunggu lama-lama dah kan? Dia juga tidak membahayakan bayi. Betul. Okey, kerana ada radiasi. Ya, sebab dia tak ada radiasi. Okey, seterusnya yang ketiga, Irfan. Ya, apa lagi soalan yang ketiga? Okey, selain dalam bidang perubatan tadi kita nak gunakan untuk mengimbas fetus tadi, betul. Apa lagi kegunaan pantulan bunyi ni? Okey, yang pertama Ifan boleh ceritakan di sini adalah perikanan. Okey, betul tadi, Okey, perikanan. Yang kedua adalah untuk kapal selam, cikgu. Ya, okey, perikanan tadi nelayan tadi akan boleh tahu kumpulan ikan tu di mana. Betul. Okey, kemudian yang dalam satu lagi tu, okey, untuk contohnya memeta lantai laut ataupun kapal selam tu dia boleh tahu apa yang ada di atas. Betul tu, cikgu. Okay. Sebab kalau kita gunakan juga sonar ini dalam bidang pertahanan kan, cikgu? Ya, tentera laut akan gunakan sonar untuk melihat apakah mungkin ada musuh yang datang. Kita boleh guna itu. Jadi kita boleh gunakan sonar. Baik, cikgu. Ifan nak tanya cikgu ni, berapa bintang Ifan dapat setelah menjawab soalan cikgu ni? Lupa cikgu nak bagi tadi ni. Okey, tadi Ifan dapat jawab tadi, cikgu bagi full lah. Cikgu bagi 10 bintang. 10 bintang. Masya Allah, terima kasih cikgu. Okey. Baik, 10 bintang. Dan Ifan yakin juga penonton di rumah berjaya jawab dengan Irfan hari ini dengan soalan yang diberikan oleh cikgu. Baik, seterusnya cikgu, apa pula yang kita akan sentuh? Okey. Okey, seterusnya kita nak tengok tentang had pendengaran bunyi. Baik, cikgu. Sebelum kita teruskan, cikgu, boleh tak Ifan macam tertanya, kelawar ni bunyi macam mana? Kelawar, kelawar bunyi macam mana? Macam mana bunyi kelawar tu? Boleh tak kita dengarkan sikit? Okey, kita dengar bunyi kelawar. Mungkin cikgu berceritakan sedikit kenapa kelawar berbunyi begini, apa yang berlaku? Okey, sebenarnya setiap kali bunyi yang dihasilkan oleh kelawar tu akan dipantulkan semula dan dia akan dapat dengar tu dan dia akan tahu apa yang ada di hadapan, bagaimana serangga itu terbang dan sebagainya. Jadi dia tahulah even bentuk ataupun struktur badan haiwan di hadapan dia pun dia boleh tahu daripada pantulan bunyi tadi. Baik. Okey, itulah bunyi kelawar sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan dekat rumah. Okey, mungkin ada yang belum pernah dengar bunyi kelawar macam mana. Jadi kita tunjukkan kepada anda bagaimana haiwan kelawar ini berbunyi. Okey, baik cikgu, terima kasih atas penerangan. Bagaimana pula dengan yang seterusnya mengenai had pendengaran, cikgu? Okey, had pendengaran ya. Okey, jadi had pendengaran manusia ini, dia punya had pendengarannya adalah antara 20 Hz sehingga 20,000 Hz. 20 hingga 20,000? Banyak tu. Rendah daripada tu, kita namakan dia infrabunyi. Manusia tak boleh dengar. Tak boleh dengar. Okey, lebih tinggi daripada tu, lebih daripada 20,000 Hz pun tak boleh dengar. Mesin pengimbas bunyi tadi dia gunakan ultra bunyi, lebih daripada 20,000 Hz. Okey, sebab tu kita tak boleh dengar. Okey, tapi kita boleh lihat efek dia, itu melalui sonogram. Baik cikgu, sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di slot mendengar rendah Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Fisha di studio. Dan hari ini kita sedang belajar mengenai aplikasi dan fenomena gelombang bunyi. Okey, semua orang mendengar bukan? Jadi hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk kita mendalami ilmu sains hari ini. Baiklah Cikgu, tadi kita dah belajar bagaimana apa itu gema, apa itu bunyi. Lepas tu kita belajar pula dari segi kesan Doppler. Kesan Doppler, ya. Dan sekarang ni Cikgu, apa pula yang kita akan sentuh? Okey, sekarang ni kita nak tahu tentang had pendengaran manusia dan juga haiwan. Jadi seperti yang cikgu bagi tahu tadi, manusia hanya boleh mendengar bunyi daripada 20 Hz sehingga 20,000 Hz. Kalau rendah daripada tu kita panggil infrabunyi, kita tak dengar. Ataupun lebih daripada 20,000 Hz, kita nak panggil dia ultra bunyi, pun kita tak boleh dengar. Cikgu ada soalan. Ya. Kalau bawah 20 Hz tu contohnya apa Cikgu? Contohnya macam dolphin. Okey. Tengok dolphin. Dolphin di situ. Ya. Dolphin boleh mengeluarkan bunyi yang rendah. Okey, kemudian gajah. 16 Hz. Dia humming, dia sangat halus bunyi dia, kita tak boleh dengar. Tapi dia boleh berkomunikasi dengan menggunakan Hz yang rendah. Hz yang rendah. Baik Cikgu, silakan. Okey, jadi manusia ni had pendengaran dia memang akan berkurang melalui masa. Maksudnya makin lama dah tua kita tak berapa dengar kan. Tapi kita kenalah jaga pendengaran kita ya. Boleh Ifan tahu Cikgu apa faktornya? Contoh kenapa kita tiba-tiba nanti dah tua, contohnya Ifan dah 45, dah kurang dengar. Macam mana tu Cikgu? Okey, salah satunya kalau menggunakan fon telinga. Alamak, kita kan suka dengar lagu kan. Ya, kuat-kuat. tapi buka kuat-kuat, frekuensi tinggi. Jadi nanti di dalam ni kita ada koklea ni, dia akan jadi kurang elastik. Jadi kita akan kurang mendengar. Ya. Okey, seterusnya Ifan, kita nak tengok had pendengaran. Tadi dah tahu tentang manusia. Betul. Sekarang tentang haiwan-haiwan lain pula. Okey, baik. Okey, yang pertama kita ada kelawar. Kelawar ni dia boleh mendengar daripada 2,000 Hz sehingga 110,000 Hz. Manusia 20,000 je. Maksudnya kelawar ni boleh dengar bunyi yang tak boleh didengar oleh manusia. Tadi kita dah dengar kan bunyi kelawar tu kan. Itulah sebenarnya itu yang boleh kita rekodkan. Sebenarnya ada lagi bunyi kelawar yang kita tak boleh rekodkan sebab kita tak boleh dengar pun. Tak boleh dengar. Cikgu, kalau yang kita dengar bunyi kelawar tadi tu agak-agak cikgu lah berapa Hz Cikgu? Cikgu rasa sekitar mungkin 19,000 Hz. 19,000 Hz. Okey, tinggilah sebab memang kelawar ni dia keluarkan ultra bunyi yang tinggi ya. Baik Cikgu. Okey, seterusnya tengok anjing. Anjing boleh mendengar julat pendengarannya daripada 67 Hz sehingga 45,000 Hz. Okey, sama juga lebih daripada manusia kan. Jadi anjing ni dapat mendengar bunyi yang lebih kuat. Okey, jadi sebenarnya salah satunya kenapa anjing ni boleh mendengar dengan lebih baik. Kenapa boleh dengar lebih baik? Ya, kerana telinga anjing dia ada 18 otot yang mengawal telinga dia. Okey, 18 otot, baik. Yes, bila dia betul-betul nak mendengar tu, dia tengah fokus, telinga dia akan ke atas. Ke atas. Dan telinga dia tu boleh bergerak-gerak. Bergerak-gerak untuk menerima gelombang bunyi ya. Ya, menerima gelombang bunyi. Kalau dia satu terlipat ke sebelah sana, maksudnya dia sedang mendengar bunyi daripada arah sana. Okey. Kalau terlipat sebelah sini, maksudnya dia tengah fokus pada sebelah kanan. Baik, kerana ada 18 otot dia yang 18 otot akan menerima gelombang-gelombang bunyi yang itu. Boleh berfungsi untuk menggerakkan telinga dia tu. Cikgu, ada tak possibility untuk kita punya anjing tu akan telinganya dua-dua naik ke atas? Itu bila dia betul-betul nak fokus memang dia angkat dua-dua. Okey, boleh juga. Baik. Okey, seterusnya dolphin. Dolphin ni lagi amazing Lagi amazing. Sebab dolphin ni dia boleh mendengar daripada 40 Hz sehingga 100,000 Hz. Bayangkan dolphin ni kalau dia hidup di dalam laut yang dalam. Laut yang dalam, kita sendiri kalau menyelam boleh nampak jelas tak? Tak nampak tak cikgu, nampak, tak nampak mustahil. Kalau kita duduk di udara ni memang kita boleh lihat jelas. Betul. Tapi dalam air dikabur. Jadi macam mana dolphin ni nak tahu apa yang ada di hadapannya? Jadi dia akan gunakan pantulan gelombang bunyi juga sama macam kelawar tadi. Okey, dia akan keluarkan, dia akan
perkataan Englishnya squawk ataupun mencicit. Mencicit. Dia ada bunyi dolphin tu, dia akan keluarkan bunyi tu. Okey, kemudian bunyi tu dipantulkan semula, dia akan tahu apa yang ada di hadapannya. Baik. Irfan nak tahu tak? Okey, kalau seekor dolphin tu memancarkan gelombang bunyi kepada Irfan, dia boleh tahu macam mana Irfan ni, bentuk Irfan dan apa yang ada organ-organ dalam tu, dia boleh tahu yang mana lembut, yang mana keras. Oh, iya ke? Iya, begitu. Berkuasa di gelombang dia bunyi punya yang gelombang bunyi dihasilkan. tu. Macam tu sekali dia dapat melihat dengan bunyi. Okey, baik. Okey. Kita ada dengar bunyi dolphin tak, cikgu? Itulah Irfan nak dengar tak Nak bunyi dengar, dolphin? cikgu. Sebab tu Irfan tanya, Tak cikgu. pernah dengar kan bunyi dolphin kan? Okey, mari kita dengar bunyi dolphin. Okey. Dengar tak tu? Itu bayi ke dolphin, cikgu? Dia dolphin. Itu dolphin. Okey. Bunyinya macam tu. Dia macam perkataan bahasa Melajunya mencicit. Mencicit. Ataupun squawk. Kalau itu frekuensinya tinggi, cikgu kan? Ya, dia boleh frekuensi yang rendah dan juga tinggi. Kalau kita dengar tadi, cikgu, agak-agak itu yang rendah. Yang rendah. Sebab tak berapa dengar kan. Betul. Jadi dia bergantunglah, kalau dia nak tahu yang lebih jauh, dia akan keluarkan frekuensi yang lebih tinggi. Ya. Baik. Okey. Dan dolphin ni juga, cikgu nak tanya cikgu lah. Dia gunakan gelombang bunyi ni untuk mengesan apa lagi? Boleh tak dia nak mengesan macam ada ancaman ke, cikgu? Boleh. Sebab dia boleh tahu apa yang ada di hadapan dia. Jadi kalau dia nak berkomunikasi di antara sekumpulan dolphin pun, dia akan gunakan gelombang bunyi. Ya. Biasanya untuk komunikasi dia akan gunakan gelombang bunyi yang lebih rendah. Yang lebih rendah. Kalau nak tahu jarak, dia akan gunakan gelombang bunyi yang lebih tinggi. Okey, itu tentang dolphin. Dan seterusnya kita ada haiwan apa pula, cikgu? Seterusnya gajah. Gajah ni pun range julat pendengaran dia ialah daripada 16 hingga 12,000 Hz. Okey, macam kurang kan? Tapi menariknya gajah ni bukan sahaja dia boleh mendengar menggunakan telinga. Yang besar tu, cikgu kan? Telinga dia besar. Okey. Okey, tapi gajah juga boleh mendengar menggunakan kakinya yang sensitif. Menggunakan kaki? Kaki. Biar betul, cikgu. Iya. Okey. Gajah Ceritakan, ni cikgu. bila dia nak berkomunikasi, dia akan keluarkan gelombang bunyi yang rendah, di mana gelombang bunyi itu akan berjalan ataupun travel melalui tanah. Sehingga berpuluh-puluh kilometer. Jadi sebenarnya satu gajah, kalau kumpulan gajah A nak berkomunikasi dengan gajah B, dia akan gunakan gelombang bunyi yang rendah, yang berjalan melalui tanah. Itu gajah ya. Lagi satu yang menariknya gajah ni, Irfan, dia punya memori dia sangat tinggi. Memori sangat tinggi. Jadi Kenapa, cikgu? Lagi-lagi kalau yang melibatkan emosi. Contohlah contoh. Anak gajah tu ditembak oleh manusia. Alamak, gajah tu akan ingat, kalau dia dapat lihat manusia tu, dia akan ingat walaupun lebih 20 tahun lagi, dia boleh ingat orang tu. Itu menariknya gajah ya. Itu diingat tu pun menggunakan gelombang bunyi ke macam mana, cikgu? Itu berkaitan dengan memori. Memorinya. Okey, baik, terima kasih atas perkongsian, cikgu. Okey, ada satu lagi. Ada haiwan apa lagi, cikgu? Kuda. Kuda boleh mendengar daripada 55 Hz sehingga 33,500 Hz. Sama juga, kuda ni dekat telinga dia ada 10 otot. Kalau anjing ada 18, ni ada 10. 18 ni 10. Okey, sama juga dia boleh menggerakkan dia punya telinga dia untuk mendapatkan gelombang bunyi yang lebih baik. Okey. Dan selalunya, cikgu, kuda akan gunakan gelombang bunyi untuk apa, cikgu? Okey, untuk dia tahu mungkin ancaman ataupun komunikasi dengan kawan-kawannya satu kumpulan. Dan tadi cikgu cakap kalau macam dolphin kan, kita gunakan gelombang bunyi ni untuk mengesan perkara yang ada di hadapan kita. Ya, di kalau di hadapan belakang memang tak boleh juga dia akan keluarkan bunyi ke belakang pula lah. Okey. Dia boleh di depan dan di hadapan. Yang mana baik. yang dikeluarkan tu? Okey, dolphin tu sebenarnya dekat otak dia ada satu bahagian nama dia melon. Melon, okey. Melon tu lah yang akan bergetar dan menghasilkan frekuensi tadi. Apabila kembali, dia akan kesan melalui tisu di bawah rahang dia untuk mengesan frekuensi tadi. Baik, cikgu. Menariklah perkongsian hari ni. Okey, seterusnya, cikgu. Seterusnya pula kita nak tahu tentang alat-alat yang boleh membantu mengatasi pendengaran manusia. Okey, kita ada yang pertama ni, Irfan. Biasa tengok tak ni, Irfan? Biasa kalau kita pergi klinik ke, pergi hospital ke, akan ada doktor guna alat tersebut lah. Okey, cuba Irfan dengar Irfan punya denyupan jantung. Okey. Jadi doktor Irfan hari ni. Okey, baiklah, Dr. Irfan akan beraksi di sini. Cuba letak dekat bahagian kiri. Bahagian kiri. Dengar tak bunyi jantung Irfan? Dengar. Dengar. Jelas kan?
Okey, tapi murid-murid kat rumah ni tak dengar. Itulah bunyi yang Irfan dengar. Okey, denyupan jantung. Itu ialah denyupan jantung yang normal. Yang normal. Okey, sihat maknanya cikgu Alhamdulillah. Kalau kita nervous lagi cepat lah. Lagi cepat. Okey. Baik, kemudian yang kedua, selain stetoskop digunakan oleh doktor. Cikgu ada kat sini. Alat bantu pendengaran. Okey, macam ni alat bantu pendengaran ni. Okey. So, dia ada kat sini dia ada on off dia lah di mana bila kita letakkan di telinga, okey, dia akan memperkuatkan bunyi di sekitar orang yang menggunakan ni biasanya orang yang ada masalah pendengaran yang tak ada apa dengar. Dia akan menguatkan bunyi di sekitar. Jadi dia dapat mendengar dengan lebih baik. Maknanya cikgu kalau dia ada masalah dengan dua telinga, mereka pakai dua-dua lah cikgu. Oh, biasa kita pakai sebelah. Pakai sebelah sahaja. Kita tak pakai dua-dua, kita pakai sebelah je. Maknanya kalau pakai sebelah pun dia boleh membantu. Membantu untuk telinga sekali lah. Okey, last sekali kita ada pembesar suara. Pembesar suara. Mungkin Ifan boleh angkat dekat sini. Hello, apa khabar semua? Okey, pembesar suara ni biasa tak tengok Irfan? Selalu tengok. Kalau macam hari sukan neka ke kan, cikgu-cikgu akan macam, okey baiklah bersedia semua, okey rumah kuning, rumah hijau. Macam tu. Okey. Jadi apa fungsi pembesar suara ni? Dia boleh memperkuatkan, meningkatkan amplitude bunyi di mana suara kita akan jadi lebih kuat. Betul tu cikgu. Okey, jadi Irfan cikgu rasa cikgu nak tanya soalan lah Irfan. Nak tanya soalan kepada saya pula. Okey, baiklah. Irfan cuba jawab. Okey, Irfan yang bijak bistari. Terima kasih cikgu Tisha. Ya, apa soalannya cikgu? Di antara tiga alat ni. Okey, antara pembesar suara, alat bantu pendengaran dan juga stetoskop. Okey, soalannya. Yang mana cikgu boleh gunakan kalau cikgu nak bercakap dekat dewan yang besar, ramai anak murid cikgu ni, cikgu nak orang yang paling belakang sekalipun boleh dengar. Okey. Agak-agak cikgu nak guna yang mana, Irfan? Okey, keadaannya cikgu dekat dewan yang besar. Ada ramai orang. Dan cikgu nak anak murid cikgu yang paling hujung sekali dengar suara cikgu. Semestinya Irfan akan pilih alat pembesar suara. Ya, kerana dia boleh meningkatkan amplitude bunyi tadi. Seterusnya boleh travel sampai kepada pelajar yang paling belakang sekali. Masih boleh dengar suara cikgu. Okey, dah jawab soalan cikgu. Berapa markah? Lupalah cikgu. Okey. Cikgu bagi 2 lah. 2 lah. Terima kasih. Syukur Alhamdulillah. Okey. Jadi stetoskop ni tadi, stetoskop ni tadi sebenarnya dekat bahagian hadapan dia ni, pun dia ada alat yang boleh memperkuatkan denyupan jantung kita tadi. Sebenarnya denyupan jantung kita tu dia punya frekuensi dia hanyalah sekitar 1 sehingga 1.67. Okey, maknanya infra ke cikgu tu? Infra, betul. Jadi kita tak bolehlah dengar denyupan jantung kita sekarang ni. Betul. Sebab tu kita perlukan bantuan stetoskop. Okey, baiklah, ini antara alat-alat untuk kita mendengar dengan lebih baiklah kan cikgu. Ada stetoskop, alat bantu pendengaran dan juga pembesar suara mengikut keadaan ataupun situasi lah. Ya, betul. Jadi mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan tentang pembelajaran kita hari ini. Ada hujung-hujung tadi cikgu, silakan. Okey, jadinya sebenarnya di persekitaran kita ni ada banyak fenomena dan aplikasi pantulan gelombang bunyi. Okey, jadinya nasihat cikgu. Nasihat cikgu. Silakan. Okey, pelajar murid-murid yang masih lagi muda ni, okey, kamu punya koklia ni masih lagi elastik. Betul. Janganlah gunakan headphone dengan menggunakan suara yang begitu tinggi, frekuensi tinggi. Kerana nanti kamu punya koklia ni dia akan lagi cepat kurang elastik. Sebab itulah akan ada masalah pendengaran ni cikgu. Nanti bila akan berusia. ada masalah pendengaran. Belum berusia lagi dah tak dengar pula. Saya kena ubahlah habit saya cikgu sebab saya pun kadang-kadang suka dengar lagu yang kuat-kuat menggunakan kita punya headphone tu. Rasa macam bahaya juga bila cikgu cakap ni kan. Ya. Okey, sebenarnya maksimum satu hari kalau murid-murid gunakan headphone ni, maksimum boleh guna satu hari 8 jam sahaja. 8 jam sahaja. Ya, kalau lebih dari 8 jam dia akan menyebabkan akan mengganggulah sistem pendengaran kita. Baik, dan mungkin itulah sebabnya di usia muda pun akan ada masalah pendengaran. Jadi ingat cakap cikgu, dengar cakap cikgu, jangan kita terlalu mendengar perkara yang kuat-kuat lah.
boleh dengar tapi dalam keadaan yang sederhana sahaja. Terkawal, Jangan terkawal. betul. Baik cikgu. Kita pun dah sampai di penghujung rancangan kan. Irfan pun dah tanya banyak soalan. Dah jawab banyak soalan cikgu. Saya tanya pula, saya menjawab tadi. Jadi, okey, macam mana prestasi saya hari ini cikgu? Mungkin cikgu boleh nilai. Okey. Irfan dapat 19 bintang dari cikgu. Cikgu tambahlah lagi satu. Tambah lagi satu. Cukup 20 bintang. 20 bintang untuk hari ini. Terima kasih cikgu. Terima kasih banyak. Okey. Jadi kalau pelajar murid-murid di rumah nak dapatkan bahan latihan kita pada hari ini. Di mana cikgu? Di mana boleh mereka dapatkan? Di mana boleh dapatkan di Sumberku. Sumberku. Okey, di sana ada latihan-latihan yang Irfan dah jawab tadi pun ada. Okey, Sumberku. Okey. Okey. Jadi seterusnya Irfan? Baik ya. Mungkin rakan-rakan saya di rumah pun rasa macam tak puas lagi lah jawab soalan cikgu tadi. Nak jawab sendiri, nak markah lebih, nak bintang lebih, boleh dapatkan di portal My Sumberku. Okey, di portal D5 yang merupakan satu inisiatif kerajaan Kementerian Pendidikan Malaysia yang dilancarkan pada 30 Ogos yang lalu. Baik, untuk hari ini Irfan sudah banyak belajar dengan cikgu, banyak sudah ilmu yang dikongsikan oleh cikgu Fisha mengenai cara untuk kita memahami fenomena dan juga aplikasi pantulan gelombang bunyi. Okey, dah tahu tadi macam mana berfungsi untuk manusia, untuk haiwan juga dan cara untuk kita membantu pendengaran kita untuk menjadi satu pendengar yang lebih baik. Baik cikgu, terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami hari ini di Didik TV KPM telah kongsikan pelbagai ilmu yang menarik yang dapat manfaatkan kepada rakan-rakan saya yang berada di rumah. Okey cikgu, kalau ada rezeki kita berjumpa lagi insya-Allah. Dengan itu, assalamualaikum. Bye bye. Terima kasih cikgu. Jumpa lagi.